Selamat pagi dan salam sejahtera kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Jai. Hari ini kita akan mewakili kumpulan 14 daripada mata pelajaran Falsafah dan Isu Semasa MPU 3193 membincangkan topik isu rasuah tentang kes rasuah Dato' Sri Najib Tun Razak. Sebelum kita mula, izinkan saya memperkenalkan semua ahli kumpulan kita. Chia Jia-en, Ketua Kumpulan, Tan Jai, Chong Ying, Ko Wen-han, Cashier Green James, Hao Yan-yan, Lu Mingzhi, Chao Xing-yi, Kabilash Ranjan dan Michael Singh Sahota. Seterusnya, isi kandungan yang kita bincangkan adalah pengenalan isu rasuah dan kes Dato' Sri Najib Razak, punca rasuah, bagaimanakah isu ini menolak konsep kerohanian dan keagamaan, implikasi Najib dalam kes tersebut, cara pencegahan dan akhirnya kesimpulan tentang kajian rasuah. Sila ambil perhatian bahawa kajian kes ini adalah untuk tujuan akademis sahaja. Bincangan bermula dari pengenalan. Apakah rasuah? Rasuah ialah satu bentuk ketidakjujuran atau kesalahan jenayah yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang diamanahkan dalam jawatan pihak berkuasa untuk mendapatkan faedah yang menyalahi undang-undang atau menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi seseorang. Rasuah menghakis kepercayaan, melemahkan demokrasi, merecahkan pembangunan ekonomi dan memburukkan lagi ketidaksamaan, kemiskinan, pepecahan sosial dan krisis alam sekitar. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan boleh termasuk tingkah laku. Contohnya, pejabat awam menuntut atau mengambil wang atau bantuan sebagai pertukaran untuk perkhidmatan. Ahli politik menyalahgunakan wang awam atau memberikan pekerjaan awam atau kontrak kepada penaja, rakan dan keluarga mereka. Syarikat merasuah pengawal untuk mendapatkan tawaran yang lumayan dan sebagainya. Justeru, sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab untuk menghentikan rasuah di Malaysia bagi mengelakkan sebarang kesan negatif yang dibawa oleh rasuah. Selain itu, tujuan laporan kumpulan kita dan isu semasa kita akan bincang. Tujuan laporan kumpulan kita ialah membincangkan satu isu semasa dan bagaimana isu ini menolak konsep kerohanian dan keagamaan. Dan isu semasa yang kita pilih ialah tentang kes bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak dipenjarakan atas tuduhan rasuah. Beliau bersalah terhadap 7 tuduhan pencari amanah, menyalahgunakan kuasa dan perubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International SDN PhD, dan Hakim Mahkamah Tinggi memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta didenda RM210 juta pada 28 Julai 2020. Maklumat tambahan isu semasa ini boleh dirujuk di laman web Berita Harian untuk pemahaman lanjut. Topiknya, Rayuan gagal Najib ke penjara hari ini. Laporan berita ini telah dikeluarkan pada 23 Ogos 2022. Itu sahaja untuk pengenalan. Sekarang saya akan serahkan bahagian seterusnya kepada ahli kumpulan saya. Hai, nama saya Michael Singh Sahota. Hari ini saya akan bercakap tentang beberapa punca rasuah. Rasuah biasanya berlaku kerana sesetengah individu sanggup menggunakan cara terlorong untuk memaksumkan keuntungan peribadi atau korporat. Contohnya sukarela baras ugut amalan perniagaan biasa dan laporan rasuah yang tidak mencukupi. Sukarela, dalam sesetengah kes, amalan rasuah mungkin merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh pihak berkanan dengan niat senjaga untuk mendapatkan kelebihan daya saing atau mendapatkan kelebihan peribadi atau korporat yang tidak wajar. Peras ugut, dalam sesetengah keadaan, rasuah mungkin diperas daripada pembayaran sebagai contohnya kontraktor mungkin dimaklumkan bahawa jika dia tidak membayar rasuah, dia tidak akan menerima bayaran yang dia berhak. Sebagai alternatif, polis atau pegawai imigrasi boleh di bawah ancaman meminta rasuah. Amalan perniagaan biasa, sesetengah kesalahan dilakukan dengan kepercayaan yang salah bahawa amalan biasa seperti inflasi, tuntutan atau penahan pembayaran yang salah adalah amalan perniagaan biasa dan tidak merupakan kesalahan jenayah. Laporan rasuah yang tidak mencukupi menyemarakan rasuah kerana pelaku tidak takut dikesan. Nama saya Kabilash dan saya akan membincangkan bagaimana rasuah menolak konsep kerohanian dan keagamaan. Ada 4 contoh yang saya akan membincangkan hari ini. Contoh pertama adalah melanggar prinsip kejujuran. Rasuah bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam banyak agama, termasuklah agama Islam, Kristian dengan Hindu.
Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran sebagai aspek dalam konsep kerohanian dan keagamaan. Contoh kedua adalah memburukkan citra agama. Banyak orang menganggap agama sebagai sumber moral dan integrasi mereka, sehingga tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut seperti rasuah dapat merosak citra agama dan membawa kehinaan pada umat beragama. Contoh ketiga adalah menghalangi keadilan. Tindakan SWAT seringkali digunakan untuk memenangkan kasus-kasus hukum atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya berjalan adil dan tidak memihak. Ini bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan pentingan keadilan, kejujuran dan menghindari pengambilan keputusan yang tidak objektif. Contoh yang keempat dan akhirnya adalah menyebarkan korupsi. Rasuah seringkali terjadi dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan yang dapat mengarah pada korupsi sistematik dan membahayakan integrasi lembaga-lembaga publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kerohanian yang menekankan pentingnya keadilan dan memerangi korupsi. Nama saya Gwen. Sekarang saya nak beritahu implikasi dalam isu tersebut. Isu tersebut ni ada dua. Pertama poin ialah meningkatkan dan memulihkan keyakinan orang ramai. Meningkatkan dan memulihkan keyakinan orang ramai, Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan didenda 210 juta kerana menggelapkan sejumlah besar wang. Oleh itu, orang ramai sedang tidak kira sama ada pegawai tinggi atau rendah maupun tokoh politik, tiada siapa yang dapat lari daripada jenayah rasuah. So, yang lain, pilihan raya umum ke-15 UMNO. So, kes rasuah Najib menjelaskan pilihan raya umum ke-15 UMNO. Ini kerana UMNO tetap menyatakan akan terus menyokong Najib apabila beliau tidak dapat menyertai pilihan raya umum ke-15 selepas. Memandangkan perbicaraan Najib belum berakhir undi sokongan UMNO mungkin berubah. So, sebagai contoh yang macam bersetengah pengundi yang sebelum ini menyokong UMNO dan Najib, beberapa pengundi dengan sikap tunggu dan lihat akan mempertimbangkan semula kedudukan UMNO atau hilang daya rayuannya kepada UMNO. So, oleh ini, undi sokongan UMNO mungkin beransur berkurangan. Nama saya Chow Sing Yi dan seterusnya saya akan membincangkan tentang cara pencegahan rasuah. Isu rasuah mempunyai kesan yang teruk dalam banyak aspek seperti terhadap keadilan sosial, kestabilan politik dan ekonomi negara. Jadi, pihak berkuasa perlu bergiat aktif dalam mengambil tindakan untuk mencegah rasuah. Pertama sekali, untuk memerangi rasuah, undang-undang yang lebih kukuh dan ketat mesti disediakan untuk menghalang masyarakat daripada terlibat dalam amalan rasuah. Penalti harus dikenakan ke atas pesalah dan ia harus dikuatkuasakan dengan tegas untuk memastikan accountability. Kedua, institusi boleh meningkatkan pendidikan individu tentang nilai kebenaran, keterbukaan dan tanggungjawab supaya menggalakkan budaya integriti dan menghalang tingkah laku rasuah. Tindakan dalam memberi tumpuan untuk mendidik dan memperkasakan minda generasi akan datang boleh menjadi titik permulaan yang bermanfaat untuk memerangi rasuah kerana apabila mereka sedar akan keburukan rasuah, mereka akan kurang mengambil bahagian di dalamnya pada masa hadapan. Ketiga, pihak kerajaan juga perlu mewujudkan kesedaran masyarakat dengan menekankan kesan bahawa betapa bahaya dan serius rasuah terhadap keadilan sosial, perkhidmatan awam dan pembangunan ekonomi. Majoriti akan menyedari bahawa tindakan cuai yang tidak jujur ini mungkin menjadi punca rasuah pada masa hadapan dan bahkan boleh membawa kehancuran sesebuah negara. Oleh itu, mereka akan diingatkan supaya tidak terlibat dalam sebarang rasuah. Dengan melaksanakan strategi-strategi ini, kita boleh memerangi rasuah dan mewujudkan masyarakat yang adil untuk rakyat. Semua pihak mestilah bekerjasama untuk meningkatkan integriti peribadi dan menamatkan amalan rasuah, walaupun ia mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk mengurangkan kesannya ke atas negara. Dengan kata lain, marilah kita sama-sama melakukan bahagian kita untuk memerangi rasuah dan mewujudkan negara yang lebih hebat.
Sebelum memulakan kesimpulan, saya ingin mengingatkan semua orang bahawa tidak kira sama ada anda berurusan dengan kerja atau kerjasama perdagangan dengan rakan-rakan, sila memerangi rasuah. Pertama sekali, melalui kajian ini kami telah mengetahui pelbagai bentuk rasuah yang ada, iaitu rasuah aktif merupakan orang yang memberi suap kepada pihak berkuasa, rasuah pasif merupakan pihak berkuasa yang menerima suap, nepotisme bermaksud melebih-lebihkan saudara mara yang mempunyai pertalian, menyalahguna kuasa, pengubahan wang haram dan konflik kepentingan. Rasuah tersebut akan menyebabkan kesan negatif kepada masyarakat, ekonomi dan juga politik di negara kita. Antaranya ialah penggunaan dana awam yang tidak wajar akan berlaku, menghalangkan perkembangan ekonomi, memusnahkan keamanan, merugikan rakyat jelata dan sebagainya. Oleh itu, kami mencari maklumat melalui internet dan menghasilkan beberapa cara untuk memerangi rasuah. Dari aspek pihak berkuasa, mereka boleh menguatkuasakan undang-undang bagi orang yang rasuah mengetahui akibat supaya mereka fikir dua kali sebelum melakukan rasuah. Kita semua tahu kepentingan pendidikan awal kanak-kanak, jadi sektor pendidikan juga harus ditingkatkan. Seterusnya, kami juga mencarankan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan rasuah melalui media. Dengan masa yang singkat untuk menjalankan kajian ini, terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang mempengaruhi hasil kajian kami. Dengan itu, langkah yang boleh dilakukan untuk memperbaiki kajian ini ialah memperkayakan data kami dengan menggunakan media sosial seperti melakukan Q&A dengan menggunakan fungsi story yang berada dalam Instagram. Itu sahaja kepada grup kami dan terima kasih atas tumpuan anda.